Ku ingin berterima kasih. Karya Ihsan Nurzali. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudera, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyebarkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Baiklah para pelajar, berdasarkan sajak yang telah kamu dengarkan sebentar tadi, cikgu akan menjelaskan pula maksud sajak Ku Ingin Berterima Kasih karya Ihsan Nurzali bagi setiap rangkap. Ada 6 rangkap. Baik, rangkap yang pertama, penyajak ingin berterima kasih kepada hujan kerana hujan ini memberi ketenangan, mengeredakan kemarahan. Dan rangkap kedua, penyajak juga ingin berbakti kepada tanah kerana tanah yang subur itu telah pun memberi rezeki kepada para petani. Rangkap ketiga pula, penyajak ingin berterima kasih kepada ikan-ikan di laut kerana ikan-ikan ini menjadi sumber rezeki kepada nelayan. Rangkap keempat, penyajak berasa kagum kepada para prajurit iaitu askar-askar yang sanggup berkorban demi mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Rangkap kelima, kadang-kala penyajak rasa ingin membantu mangsa perang bagi meringankan penderitaan mereka. Dan rangkap keenam ialah penyajak berpendapat bahawa dunia hari ini akan lebih aman dan damai jika manusia merenung kehidupan pada masa ini. Jadi keenam-enam rangkap ini jelas menunjukkan maksud yang telah cikgu nyatakan. Jadi inilah tema dalam sajak ini, iaitu menghargai dan mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan. Ada 6 persoalan seperti yang terpapar di skrin. Dan nada dalam sajak ini ialah nada romantik. Macam mana nada romantik? Sebagaimana yang kamu dengar sebentar tadi, yang cikgu bacakan sajak tadi, itulah nada romantik. Seterusnya, kita lihat pula bentuk dalam sajak ini. Bentuk sajak seperti yang kita sedia maklum. Bentuk sajak mestilah bebas, tidak terikat. Jadi ada 6 rangkap. Jadi bilangan pada setiap rangkap ini tidak sama. Dan jika kamu lihat, ada 4 patah kata dalam setiap, 4 hingga 5 patah kata dalam setiap baris dan 7 hingga 14 suku kata dalam setiap baris. Boleh nampak dalam skrin yang cikgu paparkan ini. Dan jika kamu lihat, rima akhir di setiap rangkap ialah bebas. Sebab tu kita kata sajak ni sajak yang apabila sajak ataupun puisi moden ialah berbentuk bebas ataupun tidak terikat. Seterusnya kita lihat pula gaya bahasa dalam sajak ini. Ada beberapa gaya bahasa. Kalau kamu lihat, imej alam. Ada apa tu? Hujan, ikan, bunga. Okey, ada juga kata ganda di situ. Metafora ingat dia ada bersifat konkret dan juga abstrak. Contohnya darah, kesetiaan. Darah, benda yang konkret, benda yang kita boleh lihat, benda yang kita boleh rasa, dan benda yang abstrak apa dia? Kesetiaan. Kesetiaan kita tidak dapat ukur kan? Jadi itulah metafora, darah, kesetiaan. Seterusnya personifikasi, pemberian sifat manusia kepada benda tidak bernyawa. Contohnya tanah yang hidup. Hidup untuk manusia. Tanah tu benda. Jadi kita bagi sifat manusia yang hidup tu kepada benda yang tidak bernyawa iaitu tanah. Jadi tanah yang hidup ialah personifikasi dalam sajak ini. Seterusnya kita lihat pula hyperbola. Hyperbola ni ialah kiasan berlebih-lebihan. Contoh, api amarah pun terpadam.
Okey, baik. Seterusnya singkop. Singkop ialah singkatan. Contohnya perkataan aku jadi ku. Okey, jadi kat sini kita nampak sesekali ku ingin berterima kasih. Jadi ku dekat situ ialah singkop. Seterusnya anafora, pengulangan perkataan pada awal baris. Jika kamu lihat di dalam skrip ataupun teks sajak tersebut, sesekali ku ingin. Benda itu dia berulang pada setiap rangkap kecuali rangkap yang terakhir. Baik, seterusnya simili. Simili ialah perbandingan yang menggunakan perkataan umpama seperti bagai, bak dan sebagainya. Contohnya kita dapat lihat dalam teks sajak ini iaitu kepadamu hujan bagai tetamu. Okay, jadi inilah simili. Seterusnya kita lihat pula nilai dan pengajaran. Nilai bersyukur, nilai kerajinan, patriotisme, berterima kasih dan keinsafan. Dan begitu juga pengajaran. Jadi berdasarkan apa yang cikgu telah terangkan kepada kamu, cikgu harap kamu jelas. Sekiranya ada kekeliruan, boleh komen di ruangan komen dan boleh bertanya kepada cikgu. Terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini.